Hai guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke Buletin Gadget untuk minggu ni. Jadi, minggu ni kita nak melihat apakah rangkuman berita yang menarik yang terjadi untuk minggu ini. So, jom mulakan video. Berita pertama, charge RM1 di ATM MEPS kini dah kembali. So, aku rasa ini adalah merupakan antara berita yang menerima kecaman daripada rakyat atau netizen sekalian. Sebab sebelum ni kalau kita nak keluarkan duit daripada ATM, kita tak dikenakan charge apa-apa. So, kalau korang nak tahu, charge RM1 untuk pengeluaran wang antara bank ni sebenarnya dia dah dikecualikan sejak daripada April 2020. So itu adalah merupakan antara usaha kerajaan untuk mengurangkan beban dekat rakyat dia time waktu pandemik COVID. Walau bagaimanapun, start Disember 2021, bank-bank ni dia dah mengeluarkan kenyataan bahawa charge RM1 untuk pengeluaran wang antara bank akan dikuatkuasakan semula bermula 1 Februari. So 1 Februari pun dah start. So aku rasa korang sendiri pun dah merasailah kehilangan RM1 dekat akaun bank korang bila korang keluarkan wang antara bank yang berlainan. Walaupun benda ni mendapat reaksi negatif daripada pengguna dan netizen merata sosial media, benda ni dah dibuat sebelum ni, jadi mungkin kerajaan melihat ekonomi dah semakin baik pulih, jadi diorang teruskan juga untuk charge RM1 pengeluaran wang antara bank. So cara nak elakkan korang rugi RM1 ni simple je. Sama ada korang keluarkan wang daripada ATM tu daripada bank tu sendiri, ataupun cara kedua yang ni dia leceh sikit tapi still korang tak rugilah RM1. Korang boleh pindah duit antara dua akaun bank yang berlainan siap-siap dan kemudiannya keluarlah duit macam biasa. So berita seterusnya, harga telefon pintar dijangka melambung naik untuk tahun ni, tahun 2022. Kita semua faham tentang isu kekurangan chip yang melanda bukan saja smartphone, semua benda yang melibatkan chip, TV, kereta, grafik card dan seumpama dengannya. So secara spesifiknya untuk smartphone, laman Analysis Counterpoint Research dia menjangkakan bahawa akan berlaku kenaikan tinggi pada harga jualan telefon pintar untuk tahun 2022 ini. So sebenarnya apa yang dilihat oleh Counterpoint Research ni, pada tahun 2021 saja dia orang dah tengok smartphone punya harga meningkat naik sebanyak sehingga 17%. So kalau 17% ni, phone tu harga RM1,000, dia naik kepada RM1,170. Pun begitu, pihak Counterpoint ni dia mendapati peningkatan harga jualan smartphone dekat rantau Asia Tenggara ni adalah yang paling terendah berbanding dengan tempat lain, dengan kenaikan hanya 2% sahaja. So kat sini ada nampak peningkatan tu, tapi dia taklah sebanyak sampai 17% sampai dekat negara-negara lain. Selagi mana pihak seller akan mengekalkan harga jualan ni, harga yang macam ni dia tak akan berubah lah. Tapi kalau dah kos makin meningkat, inflasi, kekurangan chip, rantaian bekalan semua tu, nak tak nak pengeluar smartphone memang terpaksa naikkan harga untuk dapatkan keuntungan yang sepatutnya. Berita seterusnya. Ini jenama yang pegang pasaran telefon pintar pada tahun 2021. Menurut data terbaru daripada IDC iaitu International Data Corporation, penjualan smartphone secara global pada suku keempat tahun 2021 dia mengalami penurunan berbanding suku ketiga tahun yang sama. Tetapi sebagai perbandingan tahun ke tahun, 2021 ada peningkatan sebanyak 5.7% berbanding 2020 tahun yang sebelumnya. So untuk suku keempat tahun 2021 ni, jenama yang pegang nombor satu dia punya dari segi market share adalah Apple dengan 23.4%. Manakala Samsung nombor 2 dengan 19% dan juga Xiaomi iaitu 12.4%. Tapi itu adalah untuk suku keempat tahun 2021. Kalau kita tengok daripada keseluruhan untuk tahun 2021, bukan Apple yang pegang, tetap juga Samsung dengan market share sebanyak 20.1% dan diikuti oleh Apple dengan 17.4%. So mana dia ada gap. Tapi yang menariknya untuk statistik yang kedua ni, Samsung sebenarnya hanya naik 0.1% sahaja untuk pengeluaran telefon tahun 2021 berbanding pada tahun yang sebelumnya. Tapi untuk Apple dan juga Xiaomi dia naik banyak. Tahun 2020 Apple daripada 15.9% dia naik kepada 17.4%. Nampaknya maybe iPhone 13 ni ramai yang beli. Dan juga Xiaomi daripada 11.5% untuk tahun 2020 dia naik kepada 14.1% untuk tahun 2021. So Xiaomi kat sini untuk tahun 2021 banyak model yang laris. Duit now. Rakyat Malaysia dan Indonesia kelak boleh bayar dan pindah wang dengan kod QR. Aku rasa memang sekarang ni dah sangat popular dengan pembayaran jenis duit now.
yang mana korang dah boleh hidup secara cashless dan tak ada dah lah isu bang tak ada duit kecil, bang tak ada duit besar. Senang je pakai duit now QR. Jadi untuk kat Malaysia ni, kalau kita boleh berbangga dengan standard national payment duit now QR ni, dekat Indonesia pun ada benda yang sama juga yang dinamakan sebagai QRIS, iaitu Quick Response Code Indonesian Standard. So baru-baru ni Bank Negara Malaysia dan juga Bank Indonesia, diorang telah melancarkan jalinan pembayaran QR rentas sempadan. Secara mudahnya korang boleh gunakan QR yang sama untuk bayar daripada dua negara yang berlainan ni lah, Malaysia dan juga Indonesia. So setakat ni benda ni masih berada dalam fungsi pilot phase ataupun fasa rintis, dan benda ni akan dilancarkan secara komersial pada suku ketiga tahun ni, maknanya sekitar bulan Julai tahun ni lah. Pelancaran global semakin hampir, Apex Legends Mobile akan tiba dekat Malaysia. Okey, sebelum ni pada tahun 2021 Apex Legends Mobile ni memang dah ada, tapi dalam bentuk beta ataupun early access. So baru-baru ni diorang telah umumkan yang mana diorang akan lancarkan Apex Legends Mobile ni secara rasmi di beberapa buah negara termasuk juga Malaysia. Tetapi benda ni akan diberi terlebih dahulu untuk pengguna Android. Macam biasa, diorang tak announce untuk pengguna iOS. Mungkin diorang akan terima jugalah dalam masa yang terdekat. So secara ringkasnya, Apex Legends Mobile ni dia ada banyak persamaan dengan versi konsol dan juga PC. Tapi untuk smartphone ni memang dia dicipta khas lah untuk smartphone punya style. Tapi berbeza dengan Fortnite dan juga Genshin Impact, game ni dia tak support cross platform. Maknanya kalau korang main dekat phone, korang tak boleh jumpa player yang dekat PC ataupun dekat konsol. Korang hanya boleh jumpa player smartphone dengan smartphone sahaja. So Apex Legends Mobile ni adalah permainan bergenre Battle Royale dan dia adalah percuma dan tak ada unsur pay to win. Tapi macam biasa, korang akan disajikan dengan unsur-unsur duit sikit. Contohnya ada Battle Pass dan juga ada beli skin, item kosmetik yang lain lah. Pengguna Facebook makin berkurang, Mark Zuckerberg akui TikTok pesaing terhebat mereka. So pada suku keempat 2021, buat pertama kalinya Facebook cakap diorang telah hilang sebanyak 500 juta pengguna secara harian yang aktif. So benda ni adalah benda yang first time Facebook alami. So ada beberapa sebab yang menyebabkan kenapa pengguna Facebook makin berkurang. Yang pertamanya adalah platform Facebook ni dia sukar untuk relevan dengan pengguna yang muda, dan mostly pengguna muda ni banyak beralih kepada benda-benda yang short form attention, macam contohnya TikTok. Dan lagi satu, Facebook ni dah cukup berkembang di merata seluruh dunia, jadi dia dah tak ada negara lain ataupun dah tak ada kawasan lain yang dia nak kembangkan lagi. Kiranya pertumbuhan untuk Facebook dah terbantut. Lagi satu, aplikasi Facebook ni yang ada pun sekarang ni makin banyaknya golongan yang makin berumur, dan makin lama dah tak ada orang baru yang nak menggunakan Facebook. So disebabkan itu, Meta platform dia terpaksa mengubah strategi baru. Okay, yang pertamanya, bila dia tengok TikTok, dia pun nak buat benda yang sama. Sebab tu dia invest untuk buat Reels, iaitu clone TikTok lah dekat Instagram. Dan juga Meta buat pelaburan besar dalam arena virtual reality ataupun augmented reality, yang mana benda ni adalah selari dengan diorang punya misi ke dalam Metaverse. Salah satu punca lain yang terbesar adalah Apple sendiri. Yang sebenarnya Apple dia ada polisi, dia mengehad penjejakan iklan untuk Meta ataupun Facebook ni nak jual iklan dekat produk Apple. So kat sini profit dan juga revenue Meta platform memang terbantut. So apa yang jelasnya dekat sini, Meta platform ataupun Facebook lebih-lebih lagi, dia berhadapan dengan cabaran untuk mengekalkan dominasi sebagai sebuah platform social media yang besar. Dan sebenarnya dah hampir 20 tahun Facebook bertapak dekat dunia ni. So sekarang ni adakah masanya untuk social media lain macam TikTok dia akan jadi the new social media menggantikan Facebook pula? So kita tak tahu, tengoklah macam mana nanti. Okay, sekian tu saja untuk rangkuman berita yang menarik yang terjadi pada minggu ini. Kita jumpa lagi dalam minggu akan datang. Bye. Assalamualaikum.